Jadi orang yang dicintai oleh Allah, tandanya semua orang sayang dia. Baik itulah tuan-tuan, kenapa kita ni boleh tahap orang semua sayang? Sebab perangai molek. Bintang timur cuaca baik, cahaya sampai hutan seberang. Mulut manis hati baik, mana pergi orang sayang. Itu kelebihan jadi orang yang disayangi. Tuan-tuan janganlah pegang pasapor sesat. Saya ni tak peduli lah siapa-siapa, orang menyampah ke orang benci, biar lantak. Janji Allah sayang saya. Tak betul. Pasapor yang sesat. Pasapor orang dicintai Allah adalah orang pun sayang pada dia. Makhluk, jangankan makhluk, bila sebut summa yudha'u qabulu fil ard, makhluk bumi ni bukan sekadar orang, kucing pun suka pada dia. Ada orang tuan-tuan, kucing pun menyampah tengok muka dia. Dia tengah makan, kucing lalu bedak. Kata kucing menyampah, aku tengok muka dia ni, duduk kat kaki dia sepaknya kita. Kucing pun menyampah tengok kita. Tapi ada orang tengah makan, kucing pun melompat atas meja, suka sangat tengok muka dia. Kucing rumah orang. Pula tu kalau kucing sendiri tak apa. Ada orang dicintai oleh makhluk. Yang kedua, tanda orang dapat cinta Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha, Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan para sukarelawan Surau An-Nadiah, Kampung Batu Muda Tambahan, Kuala Lumpur. Seterusnya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadratul mukarramin, para subuh fighters, subuh warriors, para pecinta ilmu. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan ulunya. Saya doakan semua jelas sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Dan saya insya-Allah akan menguraikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu bagaimana mencari cinta Allah. Kuliah subuh ni dia tak ada limit masa, tapi biasa memang tak panjang. Sebabnya orang memang lapar. Itu satu kelebihan kuliah subuh. Jadi kalau saya menengok tuan-tuan kejap, menengok jam, menengok pintu, menengok jam, menengok pintu, saya berhenti je lah ceramah. Dia tak macam kuliah maghrib sampai pukul 9 kadang-kadang. Dia bergantung kepada larat tak larat jemaah. Sebab tuan-tuan saya dipahamkan dah pun daripada malam tadi ataupun awal pagi dah pun berqiyamul di surau ini. Dan itu adalah satu nikmat yang besar. Dia pertama tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada yang terlibat ataupun yang join sekali dengan qiyamul tadi, kena bersyukur kepada Allah. Abaikan yang orang beritahu ini Nabi tak buat beramal, lantaklah latih ke orang ni supaya ibadat, itu caranya. Jadi kita bersyukur dan kita ucap tahniah kepada yang ikut qiyamul lail. Sebab orang yang qiyamul lail itu dah automatik masuk dalam golongan yang Allah cinta pada dia. Automatik dah. Kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam satu riwayat,
Nabi menyebut ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Yang di antaranya adalah rajulun safara ma'a qaumin fartahalu hatta idza kana min akhiril lail waqa'a alaihim al-qara awin nu'as. Salah satu daripada golongan yang dicintai Allah adalah orang yang sedang bermusafir bersama kawan-kawan dia, sekelompok masyarakat. Kemudian mereka pun berangkat dan sampai di waktu yang hampir akhir malam. Kesemua rombongan itu, kata Nabi, tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan ada di kalangan mereka yang tertidur. Fanazalu fadarabu biru'usihim thumma qama fatatahhara wa shalla raghbatallah azza wa jalla wa raghbatan fima indahu. Tiba-tiba dalam rombongan itu ada seorang yang sama penat juga sebenarnya, tapi dia boleh bangkit, berwuduk, solat. Dia bangun tu kerana dia cinta kepada Allah dan Allah juga akan cinta kepada dia. Hadis Tabrani. Oh, itu susah tuan-tuan. Kita rombongan, tak payah rombongan, ride lah, bawa motor ramai-ramai daripada Kuala Lumpur pergi ke Besut misalnya, minum air buah misalnya. Dalam perjalanan semua dah penat. Tapi ada seorang dua boleh bangun pukul 3 semayang. Oh, ini hebat betul. Dan orang itu dipanggil sebagai orang yang Allah cinta kepada dia. Cuma kalau kita tanya muhasabah diri kita pagi ni, kalau tiap-tiap hari surau buat qiyamul lail, tuan-tuan boleh join ataupun tidak? Jawabannya mustahil lah. Memang susah nak join qiyamul lail ni tiap-tiap hari. Mari kita bayangkan pagi ni, Nabi SAW qiyamul lail tanpa gagal. Itulah beza cap ayamnya kita dengan baginda Nabi. Nabi boleh qiyamul lail tanpa gagal. Sebab Nabi ni dari segi syariat dia berbeza sedikit dengan kita. Ada perkara yang Nabi wajib buat, kita tak. Apa perkara yang Nabi wajib buat? Antaranya sembahyang duha. Nabi wajib sembahyang duha. Yang kedua sembahyang witir, wajib. Yang ketiga sembahyang 2 rakaat sebelum solat subuh. Dia panggil, kalau kita panggil qobliyah subuh lah. Kalau kita sunat fajar, dia panggil sunat fajar. Yang keempat, qiyamul lail. Nabi wajib qiyamul lail. Dan yang kelima, Nabi wajib istighfar setiap hari. Antara 70 sampai 100 kali sehari semalam. Sebab itu kata Ibn Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'atan. Nabi tiap-tiap malam semayang 13 rakaat. Termasuk witir, dan Nabi akan pastikan buat semayang sunat 2 rakaat fajar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin ada yang kata, ya ke Nabi tiap malam? Dia tak penat ke? Dia tak letih ke? Takkan dia tak pernah travel balik pukul 3-4 pagi? Jawapannya ya, Nabi pernah tertidur. Nabi pernah penat, tak dapat buat qiyamul lail. Tetapi Nabi qada qiyamul lailnya itu. Luar biasa sekali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza nama min al-lail aw marida shalla min an-nahari 12 raka'atan. Kalau ditakdirkan Nabi tertidur ataupun Nabi sakit, tak dapat nak qiyamul lail waktu malam, maka Nabi akan kerjakan solat itu pada waktu siang esoknya, dan Nabi buat sebanyak 12 rakaat pula. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita nak banding kita dengan Nabi, memang jauh langit dengan bumi, luar biasa sekali. Tapi ialah tuan-tuan dapat semayang 1 kali pagi tadi pun dah kira champion, atau orang lain bangun pun tidak. Bukannya senang dapat bangun qiyamul lail. Tapi untuk orang yang pemalas macam kita ni saya bagi tips shortcut. Kalau kita nak buat qiyamul lail tiap-tiap malam, memang tak larat. Tetapi kita work smart. Ada beberapa amalan yang kalau kita buat, pahalanya sama qiyamul lail. Ada. Ini untuk orang yang nak shortcut. Kita kan suka shortcut. Apakah amalan yang kalau kita buat, pahala sama macam qiyamul lail? Mudah saja. Nombor 1, man shallal isya' fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Siapa-siapa yang sembahyang isya' berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah sembahyang malam separuh malam. Tapi siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahalanya sama seolah-olah dia sembahyang malam seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan sembahyang subuh pagi ni dapat pahala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Ni work smart. Tapi kena sembahyang jugalah, datang ke surau masjid sembahyang berjemaah. Tu yang pertama. Yang kedua, apa cara?
Amalan buat dapat pahala sama macam qiyamul lail sepanjang malam. Ini mudah sedikit. Dalam hadis Nabi menyebut man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa-siapa yang semayang bersama dengan imam daripada mula sampailah selesai, maknanya sampai imam tu balik, maka dituliskan baginya ganjaran seperti orang qiyam sepanjang malam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Contohnya tuan-tuan datang subuh, imam datang, kita pun ada semayang, dan kita balik sekali dengan tok imam. Maknanya bukanlah habis semayang tuan-tuan sapu punggung terus balik, tinggal imam tukang kantin seorang baca zikir. Itu tak aci lah. Dia kena sehati, sejiwa, sehidup, semati, setia tak berbelah bagi dengan tok imam. Kalau boleh imam tu tumpang kereta kita pula balik ke rumah, itu lagi tinggilah labelnya. Dia biasa berlaku imam terkapai-kapai keseorangan ni bila bulan Ramadan. Kesian ketua imam. Dia sebab bila Ramadan, surau biasa ada buat 23 rakaat. Tapi kebanyakan makmum banyak geng 08. Kesian ke imam. Jadi habis semayang imam pusing belakang, tak ada orang lah. Adalah yang setia 2-3 orang. JK pun belum tentu setia lagi kadang-kadang. Ini contoh tempat lain, bukan surau kita. Jadi yang setia dengan tok imam itu yang dapat kelebihan semayang sepanjang malam qiyamul lail. Adalah beberapa tip yang lain, tapi tak boleh bagi tip banyak-banyak. Esok dia tak qiyamul lail pula nanti kan. Hadirin hadirat sekalian, kita balik kepada topik kita pada pagi ini, bagaimana mencari cinta Allah. Pertama sekali, kenapa kita kena cari cinta Allah? Sebab tuan-tuan, kita nak upgrade kita punya level. Orang kalau bercinta dengan Allah atau cinta kepada Allah ni, dia dah tahap tinggi lah. Tahap orang awam ni dia masih merasakan hamba dan sebagainya lagi. Dia tahap kekasih ni tinggi. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang sufi ataupun orang yang dah sampai kepada tahap tertentu, dia dah macam bermanja dengan Tuhan. Kalau istilah-istilah sastranya kan, bermanja dengan Allah, rindu pada Tuhan. Dia dah tahap itu. Adakah salah benda itu? Tak salah. Sebab Allah sendiri sayang pada kita. Allah sendiri cinta kepada makhluk dia. Dalilnya sebagaimana kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar cerita pengalaman dia. Qadima ala Rasulillah bisabyin fa iza imra'atun minas sabyi tabtari. Umar cerita pernah satu ketika kami masa tu baru selesai perang Badar. Jadi lepas selesai perang, ramailah di kalangan musuh yang berjaya ditawan. Jadi POW lah, prisoner of war. Jadi mereka tu diarak di hadapan kami. Maka kata Omar, saya sahabat dan Nabi duduk menengoklah pergerakan atau perarakan tawanan perang itu. Dalam ramai-ramai itu kata Sayyidina Umar, iza wajadat sabiyan fi sabi akhazathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Tiba-tiba dalam ramai-ramai prisoner of war ada seorang wanita yang mana kami menengok dia ni tak karuan, berlari ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, tak tentu arah. Rupanya dia mencari anaknya yang hilang. Rupa dia pergi perang kat satu keluarga, suami dengan isteri dengan anak bawa sekali. Dalam kelang kabut tu anak dia hilang. Jadi perempuan ni pun mencarilah. Iza wajadat sabiyan fi sabi akhazathu. Tiba-tiba kata Umar, dia jumpalah anak dia. Dalam kelang kabut tu berjumpa. Kami melihat bila dia jumpa saja anak dia tu, dia pun peluklah anaknya seerat-eratnya. Wa arda'anhu, diselaknya baju, terus diberikan susu pada anaknya itu. Anaknya dengan comotnya apa dan sebagainya. Dia tetaplah bagikan sayang pada anak dia. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila peristiwa tu berlaku, Nabi pun tanya soalan kebat lah kepada sahabat-sahabat dia. Aku nak tanya engkau orang. Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Kau tengok ini mak, engkau agak-agak dia boleh tak? Dia tergamak tak mencampakkan anaknya dalam api. Kalau engkau tengok peristiwa tadi lah, anak tu adakah mungkin dicampak oleh ibunya ke dalam api? Jawab sahabat, la wallahi wahya tuqdir ala an la tatrahahu. Mana mungkin ya Rasul, impossible. Tengoklah dia punya sayang pada anak. Anaknya berapa hari dia tak mandi apa, dia ciumlah daripada kepala sampai kaki. Dia selaknya baju, malu pun malulah, janji anak dia kenyang. Takkanlah mak macam ni sanggup campak anak dia dalam api ya Rasulullah. Jawab Nabi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha.
Tahukah kamu Allah sayang kita lebih pada mak tu sayang pada anaknya tadi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, Tuhan sayang kita, Nabi ulang, Tuhan sayang kita lebih pada mak bapak kita sayang kita. Mak bapak ni sayang dah anak. Kita kan mak bapak kita ada anak, kita sayang anak. Tetapi tara mana sayang kita pada anak tak boleh lawan sayang Tuhan pada kita. Kita kalau sayang anak ada batas juga. Kalau anak tak kerti bahasa, menyampah ke menengok muka tuan-tuan. Bangun pukul 10, kita belum pukul 3 duduk di surau, dia pukul 10 baru bangun. Marah kita, tengok masa PKP, berapa ramai mak jadi singa belaka duduk di rumah. Bilalah nak buka sekolah, aku dah tak daya dah menengok korang ni, berambuslah balik asrama semua. Mak alau anak kalau dah tak tahan bangun pukul 10 hari-hari main komputer je kerjanya. Itu mak dengan anak. Tetapi Nabi cerita Allah sayang kepada hambanya lebih pada mak lagi. Dia cinta Allah ni yang membezakan cinta dengan kita makhluk ini, kita sama kita adalah manusia ni dia boleh sayang, tapi dia kalau dia boleh memaafkan, tapi dia payah nak menyayangi orang buat salah pada dia. Saya ambil contoh beginilah, kata dalam surah An-Nadiyah ini, daripada ramai-ramai tuan-tuan, berapa orang tuan-tuan yang hidupnya boleh memaafkan kesalahan orang? Tak ramai. Sifat pemaaf ni orang ihsan je. Berapa ramai orang hidup tak nak maafkan. Aku takkan maafkan kau. Kita jumpa di padang mahsyar, ramai orang mazhab itu tak nak maafkan orang. Mungkin benda tu terlalu melukakan hati dia. Okay, katakanlah tuan-tuan tergolong dalam orang yang jenis tak kisah, boleh memaafkan. Tapi bolehkah berapa orang pula di kalangan yang memaafkan itu boleh melupakan? Tak ramai. You can forgive but never forget. Tanya pada isteri-isteri yang hidupnya ditipu oleh suami, misalnya suaminya ada girlfriend ke, ada skandal ke, kahwin tak beritahu ke, dia boleh memaafkan mulutnya, tetapi never forget. Kita tak akan melupakan terlukanya perasaan kita ketika tahu kita ditipu bertahun-tahun. Payah nak melupakan, makhluk kan. Mungkin kita masuk dalam kategori boleh memaafkan, boleh melupakan, tetapi bolehkah kita masuk kategori menyayangi? Jawapannya payah. Perempuan boleh maafkan suami, lupakan kesalahan, dan tahunya sayang pada madu yang ambil suami kita. Boleh atau tidak? Payah. Nak sayang ni payah. Tapi Allah Ta'ala, dia boleh memaafkan, melupakan, dan seterusnya menyayangi. Oh, itu mahal. Cinta yang paling mahal sekali. Jadi cinta yang semahal ini kita nak rebut. Tapi sayang ramai orang, dia tak sedar dirinya dicintai oleh Allah. Maka dia tidak mencari cinta Tuhan. Bila dia mengadu pun tidak mengadu kepada Allah, tapi dia mengadu kepada makhluk. Sebab itu Ramli Sarip ada lagu dia, Kau yang satu, Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang, tiada hidup tanpamu. Kaulah yang Maha Agung, Kaulah yang Maha Mengetahui, Tuhan dunia akhirat, tiada aku tanpamu. Bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kau tempat ku mengadu. Oh Tuhan yang satu, Engkaulah Tuhan yang satu. Ini hamba yang sedang bermanja dengan Tuhannya. Sebab itu bila kita dah dapat tahap cinta kepada Tuhan, dia ada satu nikmat yang payah nak diungkapkan dengan kata-kata. Begitu indah sekali. Jadi tuan-tuan, marilah pagi ini kita cari cinta Allah. Nanti ada pula orang kata, oh kalau gitu saya ni hidup saya nak mencari dapat rahmat, nak dapat syurga, nak dapat pahala. Macam mana pula saya nak cari cinta Allah? Mana satu ni ustaz? Ada orang kata beramal untuk dapatkan pahala, dapatkan syurga. Ni ustaz suruh beramal nak mencari cinta Allah. Saya jadi confused. Macam mana? Dia begini, dalam ibadat tidak salah untuk niat pahala, tak ada salah. Macam kita datang pagi ni untuk nak dapat pahala ibadat, kira mulai sampai sembahyang subuh, boleh, tak ada masalah. Sebab salah satu daripada matlamat beramal kerana nak ganjaran. Kerana Allah sangat memahami manusia ni secara sunnatullah, dia suka kepada ganjaran dan juga bonus. Sebab itu bila bajet hari Jumaat baru-baru ni, orang bukan peduli pun ucapan daripada pukul 3. Orang nak tahu ucapan pukul 6.30 tu je.
Nak tahu bonus berapa dapat? Oh, dapat 500. Itu je dia tahunya. Orang tak peduli, fiskal mengembang, pertumbuhan ekonomi keluaran negara kasar diunjur sekitar 45%, defisit fiskal diunjur berkurang ke parah 5%. Orang tak peduli pun. Orang bukannya ada ilmu semua tentang hal-hal itu. Defisit fiskal disasar 3.2% kepada KDNK menjelang 2025. Dia tak peduli. Yang dia nak tengok, penjawat awam dapat 500. Kecuali grade 56 ke atas. Pada muka tak dapat. Dia nak dengar itu saja. Lepas tu, manusia memang itu. Dia nak tahu apa ganjaran. Dia datang masjid surau, dia nak pahala. Selain itu, ada ganjaran sarapan kambing. Wow, ada begitu. Bila dengar medical check up, alamak, ada tu alamak, ni semua azab sengsara belaka ni. Dia tak ada mood dah nak makan. Jadi kambing tu dia tak nampak dah. Ini manusia. Anak-anak pun begitu. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, orang yang beramal kerana takut kepada Allah, ini hamba, level hamba. Orang yang beramal kerana merasakan itu perintah Allah, ini orang alim. Dia beramal kerana ini perintah. Itu pun level tinggi juga. Kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang beribadat tak ada ilmu, dia akan buat banyak kerosakan berbanding kebaikan. Orang yang tak ada ilmu semayang, penat je tonggang-tonggik. Tak betul. Dia punya pelaksanaan semayang tak betul. Orang yang tak tahu hukum-hakam puasa, puasanya boleh jadi rosak. Orang yang tidak tahu perkara-perkara sunat ketika berpuasa, dia hilang banyak pahala. Apa lagi kata Imam Nawawi? Amal yang dikerjakan kerana mengharap pahala, ini dipanggil saudagar. Orang bisnes, dia ringgit and sen je. Dia untung. Saya dah buat, apa saya dapat? You got what you pay. Apa saya buat, apa saya dapat. Tak ada masalah. Itu sifat manusia. Yang keempat kata Imam Nawawi, amal yang dikerjakan kerana nak mendapatkan syurga, ini dipanggil ihtisab. Ihtisab ini orang yang mencari ganjaran terhebat sekali. Ihtisaban talabas thawab min Allah Ta'ala. Orang yang mencari-cari ganjaran paling tinggi. Orang yang beramal kerana dia cinta kepada Allah, itu dah sampai makam taqwa. Dia datang buat qiyamulan kerana I love you. Datang. Makam taqwa. Dia pergi ke Mekah buat umrah. Taqwa. Kerana cinta. Bukan kerana datang sebagai hamba. Yang jenis hamba tu yang mengaung-aung kat Kaabah tu. Ya Allah. Tak apa dia lorotnya kain Kaabah kiswah tu. Sebab dia datang sebagai seorang hamba. Tapi kalau kekasih dengan kekasih, dia lain. Dia satu suasana yang lebih indah lagi. Sebab itu ketika wukuf, kita berada di satu tempat namanya Arafah. Arafah ni kenal mengenal. Sebab itu orang yang datang sebagai kekasih bertemu dengan kekasih, wukufnya itu lebih indah berbanding yang lain. Mungkin kita dulu datang sebagai hamba, bila datang sebagai kekasih, itu lain. Yang keenam kata Imam Nawawi, orang yang beramal kerana dia seolah-olah dia melihat Tuhan, itu dah tahap ihsan. Tinggi lagi. Dia semayang ni, dia rasa Tuhan di depan dia. Ini belum label kita lah, tahap ihsan. Tetapi yang paling kemuncak kata Imam Nawawi, orang yang beramal kerana syukur kepada nikmat. Ini makam tertinggi kerana dia dah jadi orang ikhlas. Orang yang ikhlas ini adalah kemuncak ibadat. Macam kita datang semayang subuh pagi ni, ada orang datang kerana mungkin ada ganjaran. Ada nak jumpa kawan-kawan, nak charge bateri dan sebagainya lagi, nak charge bateri iman. Tapi ada orang datang kerana syukur. Contoh tabung golek. Ada orang sedekah kerana nak pahala. Tapi ada orang dia masuk duit dalam tabung, dia niat, ya Allah, aku sedekah kerana aku syukur semua nikmat. Kau banyak bagi aku nikmat. Umur aku dah 7 series tapi sihat. Semayang pun boleh berdiri lagi. Anak-anak semua berjaya, semua kerja, semua bagus, bangun pagi. Alhamdulillah. Ini manifestasi syukur, aku datang ibadah. Aku buat ibadah. Oh, ini kemuncak tertinggi. Dia pergi haji, pergi umrah kerana syukur. Dia tolong orang kerana syukur. Dia bayar zakat kerana syukur. Ini makam tertinggi. Maka salah satu yang tinggi juga kedudukan orang yang beramal kerana mencari cinta. Soalnya bagaimana mencari cinta? Dalam Quran, kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini membawa masuk sifat mengasihani, memberkati, menganugerahi. Dalam Quran, kalimat Ar-Rahman itu diulang sebanyak 57 kali. Kalimat Ar-Rahim diulang 95 kali.
Kalimat rahmat itu diulang sebanyak 70 kali. Semuanya membawa maksud yang sama, cinta Allah. Kita mesti dapat cinta Allah, sebab dengan cinta Allah itulah akan dapatkan ganjaran. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, terkejut para sahabat. Kata Nabi, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalih. Engkau semua takkan masuk surga dengan pahala kau orang, dengan amalan kau orang. Semua sahabat terkejut. Pula dah suruh kita qiyamulai beramal siang malam cari ganjaran surga, tiba-tiba belakang cakap sekarang buat masuk surga bukan kerana amalan. Apa cerita ya Rasul? Wala anta ya Rasulullah, adakah tuan pun masuk surga bukan dengan amal ibadat? Qala wala ana, aku pun sama, kecuali illa an yataghammadana Allah birahmatih, aku nanti masuk surga hanya kerana dengan rahmat kasih sayang Tuhan saja. Hadis Bukhari Muslim. Apa maksud hadis ini? Tuan-tuan ingat besok masuk surga pakai amalan. Amalan kita buat. Amalan apa yang kita buat daripada bangun tidur tadi? Qiyamul alhamdulillah. Sekarang tadi sembahyang subuh jemaah alhamdulillah. Kemudian berzikir. Kemudian ni kan sarapan. Lepas sarapan tak tahu lagi amalan apa kita buat. Mungkin membuta kerja sampai ke Zuhur contohnya. Tak banyak amalan. Amal tak banyak, sedekah surau RM2, RM5, minta surga pidawah. Nak masuk apa? Orang lain berjuta sedekah. Dari segi amalan, kita sebenarnya cap ayam saja. Habis macam mana nak masuk surga terbaik? Kita boleh dapat ganjaran, kata Nabi, rahmat belas ihsan Allah saja. Kalau dah Allah cinta kepada kita, dia macam kita ginilah. Tuan-tuan, kalau orang besar sayang pada tuan-tuan, lancar perjalanan. Lancar sangat urusannya. Tak payah orang besar sayang, orang besar kenal kita je dah lancar urusan. Katalah boleh tuanku kenal tuan-tuan, lancar tak urusan? Lancar. Katalah tuanku Sultan Johor ke Sultan Selangor ke berkenan berangkat ke surau kita atau ke masjid dekat-dekat sini sembahyang Jumaat misalnya. Kita pun pergilah beratur, kita dah pencet lama dah, beratur panjang salam dengan tuanku. Sampai kat kita tuanku berhenti. Datuk ada sini. Kanlah itu pun dah mahal dah soalan. Datuk duduk sini. Pun tuanku patut duduk sini. Lama tak nampak. Datang istana minum air. Lama tak minum air. Apa reaksi orang keliling? Wow. Orang wow ke kita. Pakcik ni nampak koru ya. Pakai kopiah lembek ya. Tapi tuanku ajak minum air. Tuanku kalau berangkat, DO ada. Mungkin SS ada. Semua orang besar ada. Bila orang tengok tuanku borak dengan kita, DO ni habislah. Pakcik ni tuanku ajak minum air. Bayangkanlah. Pakcik ni esok, datuk ni esok, kalau pergi urusan di pejabat daerah, bangun orang pejabat daerah. Apa sebab? Orang dah tengok depan mata tuanku ajak dia minum air. Itu kelebihan makrifat ni tuan-tuan. Makrifat Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Dia akan jadikan kita ni mudah urusan. Pakcik ni kalau pergi pejabat daerah nak bayar hasil, bukan dekat kaunter, DO ajak masuk pejabat. Tak apa, kenapa buat susah-susah pakcik? Beritahu je nak bayar, kami datang ke rumah. Punya sebab orang tengok dia dengan tuanku macam mana. Itu kelebihan makrifat. Macam saya penceramah kecil-kecilan, tak adalah orang kenal beri kan, macam penceramah selebriti lain-lain tu pengikut rombongan mengekor apa semua. Walaupun penceramah kecil-kecilan adalah orang kenal sikit-sikit. Kadang kita bawa kereta, saya suka bawa kereta sendiri. Kadang driver duduk sebelah, kita bawa kereta, suka. Kadang ada hari lambat, berdiri tekan minyak, 1.4 kadang-kadang. Tiba tahan dek trafik, tahan bawah jambatan. Bila berhenti, trafik datang, buka je tingkap. Ustaz, gimana ustaz? Dia kena kita. Boleh kan kami Kelantan? Ustaz, gimana ustaz? Maaf, kita nak pergi ceramah, nak pergi ceramah. Lewat ni. Tak apalah, laju ustaz ni. Tak apa, slow sikit deh. Beres tak? Kau gambar sikit, make gambar lu, make. Bukan rasuah dah, dia kenal kita. Sambil dia jaga trafik, dia dengar ceramah. Bagus lah. Daripada dengar dandut, dia dengar ceramah. Kita dengar hokmah ustaz ceramah. Beres lah. Jangan laju dengan ustaz dia, laju ni. Beres. Kenapa tak kena tindakan? Kena makrifat mustahak. Makrifatullah ni tinggi sangat tuan-tuan. Mulakan dengan cinta. Baik, soalnya macam mana nak dapat? Pertama kita ringkas-ringkas. Nombor 1, kena selalu berdoa lah kepada Allah.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini surah Al-Baqarah ayat 286. Selalu baca masa tahlil. Ini adalah doa. Kita minta kepada Tuhan, wahai Tuhan, jangan kau hukum kami kalau kami tersalah. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan bebankan kami dengan beban yang kami tak sanggup nak tanggung. Ya Allah, jangan kau pikulkan kami apa yang kami tak sanggup pikul. Maafkan kami, ampunkan kami, sayangi kami, Engkau penolong kami. Engkau tolonglah kami berhadapan dengan orang-orang kafir yang bermusuh dengan kami. Sebab itu kita doa, nombor satu minta. Dengan Tuhan ni kena minta. Tak minta tak dapat. Kena minta. Minta dengan Tuhan, jangan tak minta. Pertama. Yang kedua, kita kena percaya kepada Tuhan, mesti pegang teguh kepada kekuasaan dia. Artinya jangan ada 50-50. Ramai orang, ya ke Tuhan tolong, dia jadi 50-50. Jangan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, adapun orang yang amanu, dia percaya kepada aku. Amanu ni dia bukan sekadar beriman, dia percaya. Percaya ni payah tuan-tuan. Kepercayaan ni dia keyakinan. Dulu kita dengar orang ada tok-tok wali boleh berjalan atas air. Kita pun belajarlah bacaan dia. Belajar, baca, hafal. Okey, kita pun test berjalan atas air. Berapa ramai anak murid tak dapat cross atas air? Bukan kerana dia tak hafal ayat. Kepercayaan tak ada. Dia tidak yakin. Belajar ilmu kebal misalnya, hafal lah sifat besi, maha besi datang lari kedah macam-macam hafal. Tapi tanya nak test dengan kerih tu tak berani dia. Sebab dia tak ada kepercayaan. Dia tidak ada keyakinan. Sebab itu nombor satu Tuhan sebut, mu mesti percaya kepada aku. Wa'tasamu ni mu kena pegang teguh kepada aku. Baru boleh dapat kasih sayang Tuhan. Ini surah An-Nisa ayat 175. Yang ketiga, mesti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ar-Rasul la'allakum turhamun. Mu taat kepada Allah, mu taat kepada Rasul, aku sayang pada kamu. Surah Ali Imran ayat 132. Yang keempat, mesti bersabar bila diuji. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampaikan khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu bila ditimpa musibah, dia berani dan boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang dapat keampunan dan kasih sayang daripada Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 155 157. Bila diuji, jangan tanya ya Allah why me. Itu pantang Allah Taala. Kalau kita asyik tanya ya Allah, contoh buat medical check up, doktor beritahu awak kena kanser. Ada orang gitu, kesian. Dia ada kenalan saya sehari dua ni dapat berita, dia pergi hospital nak buat pemeriksaan biasa saja. Waktu buat pemeriksaan, doktor tengok ada benda pelik sikit dekat dengan dada dia. Cek lagi, buat saya makan lagi. Oh, rupanya kanser paru-paru dah tahap 3. Dia pun tak tahu bila masa dia kena kanser. Alat makin canggih sekarang ni. Doktor pula makin cerdik. Jadi dulu mungkin tak berjumpa, sekarang mudah dah berjumpa. Kena kanser. Oh, dia pun pening. Macam mana? Apa salah aku? Aku isap okok pun tidak. Ni. Jangan. Bila ditimpa ujian, jangan why me. Why me ya Allah? Why me ya Allah? Orang lain seokok sehari 2 bungkus, sehat walafiat, tak ada masalah duduk kedai mamak. Aku dengan sehat. Dia why me, jangan. Kerana ketika kita asyik why me, Tuhan bertanya kepada kita, why not? Why not? Kenapa aku tak boleh uji kau? Aku kan sayang kau. Begitulah seolah begitu. Seolah-olahnya begitu. Dia kalau Tuhan sayang, tak mesti dia bagi semua kehendak kita. Itu ingat prinsip dia. Sebab dapat semua benda minta, itu bukan tanda sayang. Macam kita dengan anak-anak umur 3 tahun, ataupun umur cucu kecil umur 4-5 tahun, atau nak duit 1,000, kita beri ke tak? Tak beri. Adakah tak beri itu sebab sayang? Tak sayang. Bapak sayangnya pada dia. Tapi kita tak beri itu sebab kita tahu penyudahnya nanti.
Kalau beri 1,000 ke kau beli aiskrim, berapa balance dapat ni kan? Sapu di pok-pok saudara lagi, adik-beradik ke kebas lagi, tak lepas. Sebab itu tak memberi itu bukan tanda tak sayang. Sebab ada orang kadang dia tanya, malah nak sayang-sayang Tuhan, doa pun tak mustajab, saya minta berapa lama tak dapat-dapat, grade 48, 8 tahun tak naik 52, malah dah doa Ustaz. Ada sebab lah Tuhan tak beri. Adalah sebab. Ada sebab. Why not sajalah, why not. Yang kelima, kata ulama, buat baik kepada orang. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah tu sangat dekat pada orang yang suka buat baik pada orang lain. Surah Al-A'raf ayat 56. Yang keenam, sentiasa mohon ampun pada Allah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dan kalau kamu sentiasa memohon ampun pada Allah, lama-lama aku akan sayang pada kamu. Surah An-Naml ayat 46. Yang ketujuh, selalu mendengar Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kamu dapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Dia dengar Quran, ada arahan untuk diam. Dia macam khutbah juga. Sebab ini perintah daripada Allah dalam surah Al-A'raf. Kalau wa iza quri'al Quran, bila dibacakan Quran, nombor satu fastami'u, kau kena dengar. Yang kedua wa ansitu, kau kena diam. Sebab itu kita pelik, orang pergi tilawah Quran, qari tengah baca, dia boleh borak je kat belakang. Artinya dia lupa kepada arahan Allah. Bila Quran dikumandangkan, kau mesti diam. Wa ansitu tu arahan tu, mesti diam. Jadi kita pun kalau di kedai, kalau tokek kedai tu pasang Quran, memang tak bercakap lah kita, jawabnya diam saja. Nak tanya berapa harga? Asal you sudah bisu kah? You pasang Quran lah, kita mesti mau diam. Wa'ang situ, baru dia tahu ya. Yang ke-8, kita mendamaikan antara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah dua orang saudara yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah, kamu dapat kasih sayang aku. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ada satu persoalan yang sering ditanyakan. Macam mana kita nak tahu Allah ni sayang dah pada kita? Apa tandanya? Tadi Ustaz cakap tandanya Allah tak bagi semua benda kita nak. Susahlah begitu. Ingatkan tanda Allah sayang ni kita minta semua dapat. Tak. Tanda Allah cinta kepada hamba-Nya ada beberapa yang diberikan contoh oleh ulama. Pertama sekali, tanda Allah cinta pada kita bila kita ni semua orang sayang pada kita. Wah, itu tanda Allah cinta kita. Baik, itu untunglah tuan-tuan ramai orang sayang. Untung. Dalam satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulana fa uhibbuhu." Qala fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fis sama' fayaqul innallaha yuhibbu fulan fa uhibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama'. Qala thumma yud'u lahu qubulu fil ardi. Sedap cerita dia. Nabi cerita, kata Abu Hurairah, Allah kalau dah sayang pada seorang manusia, dia akan titahkan kepada Jibril, Jibril, aku cinta kepada Fulan bin Fulan, engkau mesti cinta kepada dia. Kau faham? Faham ya Allah. Jibril pun automatik cinta juga kepada orang ini. Kemudian Jibril, dia sebagai ketua, dia seru pula kepada penduduk di langit. Wahai penduduk langit, Allah baru beritahu dia cinta kepada si fulan ini, maka aku cinta kepada dia, engkau orang pun mesti cinta kepada dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang ini. Summa yud'u lahul qabulu fil ard. Kemudian dia disayangi pula oleh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, tandanya semua orang sayang dia. Baik, itulah tuan-tuan, kenapa kita ni boleh tahap orang semua sayang? Sebab perangai molek. Bintang timur cuaca baik, cahaya sampai hutan seberang. Mulut manis hati baik, mana pergi orang sayang. Itu kelebihan jadi orang yang disayangi. Tuan-tuan janganlah pegang pasapor sesat. Saya ni tak peduli lah siapa-siapa, orang menyampah ke orang benci, biar lantak. Janji Allah sayang saya. Tak betul. Pasapor yang sesat.
Falsafah orang dicintai Allah adalah orang pun sayang pada dia. Makhluk, jangankan makhluk, bila sebut summa yudha'u qabulu fil ard, makhluk bumi ni bukan sekadar orang, kucing pun suka pada dia. Ada orang tuan-tuan, kucing pun menyampah tengok muka dia. Dia tengah makan, kucing lalu bedak. Kata kucing menyampah aku tengok muka dia ni. Duduk kat kaki dia, sepaknya kita. Kucing pun menyampah tengok kita. Tapi ada orang tengah makan, kucing pun melompat atas meja, suka sangat tengok muka dia. Kucing rumah orang. Pula tu kalau kucing sendiri tak apa. Ada orang dicintai oleh makhluk. Yang kedua, tanda orang dapat cinta Allah, dia mudah diberikan kepahaman dalam agama. Mudah. Dia tak benak sangat. Tak mesti dia ni ustaz, tetapi Allah dorong dia, mudahkan dia memahami. Innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa liman ahabba faman a'tahu Allah lid-din faqad ahabbahu. Nabi sebut Allah Ta'ala dia berikan dunia ni kepada semua orang, tak kira orang yang dia suka ataupun yang dia tak suka. Tetapi kepahaman agama dia hanya beri kepada orang yang dia cinta saja. Maka siapa yang diberi oleh Allah kefahaman dalam agama, itu tanda Allah cinta kepada dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, kalau ada kelapangan masa, teruskanlah belajar, datang belajar menengok ilmu. Sebab orang yang sentiasa datang belajar dan juga nak mencari ilmu inilah orang yang akan dapat upgrade dia punya pemahaman dalam agama. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dia ada meriwayatkan satu hadis yang mengisahkan tentang perjuangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam mencari dan menuntut ilmu. Kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ni dia beza-beza level dia. Ada sahabat Nabi yang pekerja, ada sahabat Nabi yang pejuang, tentera, ada sahabat Nabi ulama, ada sahabat Nabi tok imam, dia beza-beza level. Jadi dalam Abu Hurairah ni kata, dalam satu hadis disebutkan, inna ikhwanana minal muhajirina kana yashghuluhum as-safqa bil aswaq wa in ikhwanana fil ansari kana yashghuluhum amal fi amwalihim. Sahabat-sahabat aku ni, kata Nabi, orang muhajirin ni dia sibuk bisnes di pasar. Adapun orang Ansar dia sibuk dengan pertanian mereka, pokok kurma, ladang kurma. Wa in Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah bisyab'i batnihi. Tapi Abu Hurairah ni takdirnya dia ni orang miskin. Dia tak ada kebun, dia tak ada bisnes, tak ada apa-apa. Jadi dia paling banyak sekali yahdar ma la yahdurun wa yahfaz ma la yahfazun. Abu Hurairah ni berpeluang untuk hadir ke kelas ketika orang lain tak dapat hadir. Dan dia berpeluang untuk menghafal ayat-ayat tertentu ketika orang lain terlalu sibuk nak menghafal. Sebab itu Abu Hurairah ni champion menghafal hadis. 5,000 lebih hadis. Dia number one, periwayat terbanyak sekali. Itu pun tuan-tuan, ada hadis yang dia tak wawarkan. Bayangkan Abu Hurairah, dia boleh ada hadis yang dia simpan. KIV. Ada satu riwayat disebutkan, hafiztu min Rasulillah wi'aini, aku ni hafal hadis Nabi ada 2 guni. Fa amma ihdahuma fabasastuhu wa amal akhar falau basastuhu quti'a hadza bul'um. 1 guni aku dah publishkan, ada 1 guni lagi kalau aku publish nescaya orang potong leher aku. Ulama bahas hadis ni. Kenapa pula Abu Hurairah disorok hadis? Kan tak lengkap pula syariat. Kau biar betul, rupanya haji, rupanya ada lagi rukun ke-6. Kau tak keluarkan hadis, dah jadi 5 je rukun Islam. Biar betul-betul ni. Kaji hadis ini. Rupanya hadis yang dirahsiakan ini adalah hadis-hadis yang bukan berhubung kait dengan hukum hakam. Bukan syariat, tetapi hadis-hadis yang bersifat prophecies ataupun ramalan kenabian. Nabi kan dia ada banyak, dia punya the prophecy of the prophets. Nabi pernah meramalkan Osman bin Affan, Ammar bin Yasir akan mati dibunuh. Nabi pernah meramalkan orang Islam akan memasuki Mesir. Nabi pernah meramalkan orang Islam akan menawan Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan Iraq. Termasuklah Nabi pernah meramalkan orang Islam akan membuka Konstantinopel. Itu termasuk dalam prophecies. Itu antara yang dipublish. Ada lagi banyak yang kata Abu Hurairah yang aku tak boleh cerita. Jadi ini bukan hukum hakam. Maka itu menunjukkan orang kalau dapat kelebihan ilmu, itu tanda Allah sayang. Dia dapat
kelebihan berbanding orang lain. Jadi kepada tuan-tuan sekalian, teruskanlah menuntut ilmu, teruskanlah belajar. Tak kira apa cara pun. Sekarang ni semua orang kata belajar dah tak disuruh masjid lagi dah. Semua belajar pakai online, pakai YouTube. Ada pakai AI pun ada, pakai ChatGPT. Tapi tuan-tuan jangan percaya semualah kalau ChatGPT. Dia punya halusinasi je begitu kuat sangat. Kadang kita minta dia punya reference, toh benda-benda dia bagi citationnya. Dia boleh jawab lah yang simple-simple, tapi jangan tanya berapa marhalah, jangan pening kepala kalau tanya ChatGPT. Kan sesat kita macam ayah pin, jadi payah nanti kan. Itu kena berguru lah, jangan tanya kepada ChatGPT. Bab-bab agama lebih tanya pada orang betul. Yang ketiga, yang terakhir adalah apabila kita ini, tanda kita ini dah mendapat cinta daripada Allah, adalah Allah akan beri kita ini daripada segi pertolongan yang banyak, terutamanya dalam beribadat. Dia ibadat ni tuan-tuan, kalau tanpa pertolongan Allah, kita takkan mampu nak melaksanakan. Sebab itu bila Bilal azan pagi tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Rupanya ibadat kita, kejayaan kita, semuanya Allah yang izinkan. Nah, ni kan beza. Kalau penceramah motivasi kan selalu dalam dewan dia akan sebut, siapa nak berjaya? Saya. Semua angkat tangan. Siapa nak mencipta kegemilangan macam jutawan-jutawan yang hebat? Saya, angkat tangan. Tunjukkan anda. Orang akan angkat tangan ramai. Tapi agama mengajar, ketika Bilal mengajak, jom kita cipta kejayaan, la haula wala quwwata illa billah. Kita sandar pada Tuhan. Kita takkan confident mengatakan beres boh, tak berani. Sebab kita tahu Allah saja yang boleh menunaikan permintaan kita. Sebab itu kalau Allah tunaikan permintaan kita, membantu kita, itu tanda kasih sayang Allah. Sebab itu banyakkanlah kita ini minta tolong dengan Tuhan, terutamanya dalam ibadah. Dia ibadah ni tuan-tuan, kalau tak ada pertolongan daripada Tuhan, tak banyak kita dapat buat ibadat ini. Saya ambil contoh, kalau kita pergi ke Mekah buat umrah, kadang kita nak tawaf. Kita dah daripada Tanah Aim pakai ihram, nak masuk buat tawaf ni di hotel apa semua, tengok dulu dalam TV, tengok gaya ramainya lah manusia. Tak lepas kita ni nak tawaf ni sekarang, tapi berapa ramai di kalangan kita ada pengalaman doa pada Allah, ya Allah mudahkanlah aku bawa mak, bawa jemaah 2-3 orang bergemas semua ni, bantulah aku mudahkan. Jadi kita pun berdoa, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir. Masuk saja Masjidil Haram, elok je orang, tak apa ramai rezeki. Pada tadi dalam televisyen kita tengok, memang ramai orang. Itu tanda Allah mudahkan urusan kita. Berapa ramai kita sekarang yang ada sakit misalnya gastrik misalnya, tak boleh nak puasa pun. Jangankan puasa, kita pukul 10 tak sarapan, pukul 11 tak makan nasi, 12.30 tak makan tengah hari, pening, pusing kepala lah, pening. Kata macam mana aku nak puasa? Tapi kita berdoa, ya Allah mudahkanlah aku. Elok daripada pagi sampai ke petang tak makan, okey je. Artinya ibadat ni pertolongan daripada Allah. Saya pernah jumpa orang kuat isap rokok, tuan-tuan. Kuatlah isap rokok. Dia isap rokok punyalah kuat. Bawa kereta, dia kerja driver. Kuantan Kuala Lumpur sebungkus rokok. Kuantan Kuala Lumpur sebungkus. Saya ingat dia mamah lah rokok tu, cicak kicap. Orang pun tak tahu macam mana kau dah sebungkus rokok 20 batang. Kuantan Kuala Lumpur 2 jam lebih ya. Dia boleh hisap sebungkus rokok. Saya ingat kalau dia Johor Bahru Perlis, sekaten engkaunya rokok. Kuat hisap rokok. Memang kuat. Saya tanya, awak tak ada sakit ke bang? Tak ada. Dia orang sakit, mana mengaku sakit. Pergi medical check up pun tidak. Malah tak sakit, cuba pergi medical check up. Sebungkus rokok sekali perjalanan. Kita doa lah dia sihat. Mudah-mudahan habis logiknya tak sihat dah tu. Saya tanya dia, bang awak ni tahu mana kuat isap rokok? Dia kata, saya ustaz celek mata paling lama 5 minit saya mesti isap rokok. Oh, itu tegar betul tuan-tuan. Ada orang dia social smoker je, tak adalah bangun tu isap rokok, mungkin 10 ke 11 kan baru cari sebatang. Ini bangun 5 minit, air segelas je boleh dah isap rokok.
Duk lantandah. Tak benda termenung cari ilham. Isap rokok. Pagi-pagi buta. Tapi ketika Ramadan, dia boleh berhenti isap rokok. Daripada pagi sampai tengah, hebat sampai petang. Sampai saya tanya dia, macam mana boleh berhenti bang rokok ni? Bagus betul lah. Biasa keluar rumah, wajib rokok, lighter, mesti tempot telefon. Kalau tertinggal 3 ni, patah balik, ambil balik. Lighter tinggal apa patah balik, bayangkanlah. Tapi bulan puasa, tinggal je, tak ada masalah. Saya tanya macam mana awak boleh tinggal rokok? Dia kata kena tawakal pada Allah. Dia boleh ceramahkan kita pula. Kita kena tawakal, serah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi sekarang time berbuka macam kereta api tanah Melayu, lalu Bang Hidung ni keluar asap, seruh keluar asap. Rokok dulu sebelum nasi, air segelas, isap rokok dah. Doa lah mudah-mudahan dia sihat. Kata bila lah nak berhenti isap rokok. Lawyer buruk waktu, bang bila nak berhenti isap rokok? Kawan nak isap rokok memang kena berhenti ustaz. Bawa kereta kalau ada isteri memang berhenti tepi lah isap rokok. Berhenti isap rokok dia panggil. Tu soft betul lah. Ni jenis degil gitu ya. Doa dia sihat lah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah sedikit sebanyak berkenaan tentang bagaimana nak mendapat kasih sayang daripada Allah. Kita umur pun dah meningkat. Kita dah kena sampai satu level mencari cinta pula daripada Allah. Baik, itulah macam kita perasan M. Nasir ke orang-orang seni ni yang duduk level seni yang lain ni, hasil karya mereka semuanya menjurus kepada cinta Tuhan. Mencari cinta Tuhan. Kepadamu kekasih. Dia lebih begitu ya. Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini? Dia banyak bertanya, Tuhan, sudi ke terima aku dan sebagainya lagi. Lagu-lagu nasyid pun, kalau kumpulan nasyid yang besar-besar, lagu-lagu cinta mereka lebih pada cinta ketuhanan. Dia lebih kepada demi cintaku padamu ya Allah, demi cintamu padaku ya Allah. Sampai tahap tu dia lain lah. Biasa kita ni demi cintaku padamu ya Allah. Sampai satu tahap nanti demi cintamu padaku ya Allah. Ini label tinggi lagi lah. Apa yang penting, jangan tinggal zikir. Kerana orang yang banyak zikir, makin kuat kedudukan dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir jangan tinggal. Bacalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lazimkan. Makin banyak kita zikir, makin tinggilah makrifat kita kepada Allah. Makrifat ni bahasa mudah, kenal. Allah kenal kita, kita kenal Allah. Dan untuk yang basic-basic nak kenal kepada Allah, jangan lupa selalu-selalu telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? 24434. Ni nombor jangan tinggal. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Kalau 24434 tak pernah guna, jangan mimpi Tuhan kenal kita. Mesti hari-hari telefon. Cuma 24434 ni dia hotline. Dia selalu engage. Sebab satu dunia pakai line yang sama. Jadi Tuhan buka satu lagi line baru atau line khas, dia panggil direct line. Berapa nombor direct line ini? 2222-2222-223. Masa bila nak guna? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah. Di luar waktu puncak. Kalau siang ni telefon mahal. Malam murah. Sebab orang membuta, kita seorang godeh nombor tu. Telefon. Ni simbolik, tuan-tuan janganlah, telefon Allah Ta'ala, sesat dah ustaz ni. Ini bahasa sastra, susah betul cakap. Bahasa sastra, bahasa level surah An-Nadiah ni, surah tinggi sikit kan levelnya. Orang bandar. Jadi kita selalu bermanja dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, masuk surau, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Artinya nak mengatakan, Ya Allah, aku di luar aku besar. Aku orang besar, aku timbalan mufti, aku datuk, aku ustaz, aku ulama, aku penceramah. Macam-macam lah bergelar dia orang. Ni pula ada pula macam-macam, namanya berkat pula macam-macam lagi. Sombong, menjadikan aku sombong. Tapi masuk dalam surau, kau lebih besar daripada aku. Kita ada masalah di luar, problem, big problem. Masuk dalam surau, Allah bigger than your problem. Sentiasa Allah tu lebih besar. Itu orang yang dah tahap memanja dengan Allah. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada pagi ni. Walaupun nak diturunkan ceramah sampai pukul 8, tapi kita dah boleh mendengar piring-piring sedang disusun, bunyi belaganya sudu dan pinggan.
Yang mana dari segi hukum pun kalau makanan dah sedia, hendaklah kita mengutamakan makanan. Itu kaedah fiqh. Iza hadral asya' wa uqimatis salah fabda'u bil asya'. Kalau makanan dah sedia, waktu semayang dah masuk. Mana nak diutamakan? Semayang ke makan? Makan dulu. Itu tara semayang, betul lagi ceramah. Jadi kita janganlah ceramah panjang-panjang. Kita borok tai makan kan pun sama juga. Jadi sebelum berpisah, kita tutuplah pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu, kecantikannya adalah kecantikanmu, keindahannya adalah keindahanmu, kekuatannya adalah kekuatanmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil. Rezekikanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru dan juga kami sesat. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ni adik ni tadi minta saya bacakan juga ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya hamba Allah dari surah An-Nadiyah. Saya pernah bernazar pada Allah bahawa jika saya dapat duduk di majlis ilmu bersama Ustaz Badli Shah serta dapat bergambar bersamanya dan mendapatkan tanda tangannya, saya akan berpuasa nazar macam-macam. Puasa lah dik, kau awak nak puasa hari apa? Dia suruh baca, saya baca lah. Bukan kau beriak pula, orang suruh baca-baca lah. Dan dia minta doakan supaya dia dapat belajar, sambung belajar di Madrasah Darul Mustafa di Tarim, di Yaman ya. Doakanlah mudah-mudahan yang baik-baik ya, jadi orang alim, orang baik mudah-mudahan. Sekali itu wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.